Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Hanif Miswan dalam Cool Panas. Dan seperti biasa, banyak sekali perkongsian, cerita dan juga berita akan kami bawakan. Dan pada minggu ini istimewa sikit sebab kita ada 6 cerita untuk kita kongsikan kepada anda. Dan jom kita mulakan satu persatu. Cool Panas bermula sekarang. Okey, perkongsian yang pertama kita bawakan kepada anda. Kita ingin imbas kembali apa yang berlaku pada minggu lepas. Saya telah bawakan satu perkongsian berkenaan dengan seorang gadis yang kita panggil Yuyu berhenti sekolah. Kemudian perbincangan ini dibawakan di AHM di Cool Talk pagi dan katanya ada cerita lain. Dan untuk kita memberikan penjelasan lebih lanjut dan kita bawakan juga TikTok famous ini ke dalam Cool Panas untuk kita kongsikan. Rakan saya, Muaz, ada perkongsiannya. Silakan. Hai semua, untuk anda yang bersama dengan kami dalam Cool Panas. Kalau selalunya anda bersama dengan Hanif Miswan, tapi hari ini anda bersama dengan Muaz kerana kami bawakan untuk anda. Sebelum ini, minggu lepas Hanif Miswan ada fokuskan mengenai ada seorang gadis ini yang mana dikatakan berhenti belajar untuk nak jadi influencer. Tapi apabila kami interview dekat radio, sebenarnya jawapan dia berbeza. Dan oleh kerana nak dapat kepuasan, kita bersama dengan tuan dan punya badan iaitu Yuyu bersama dengan kita. Yes, terima kasih. Difahamkan orang Terengganu datang ke sini sebab ada kerja dan kebetulan ada tu kita panggil lah dia. Apa khabar? Baik. Okey, ni macam mana ni? Apa cerita ni? Berhenti belajar nak jadi influencer. Sebenarnya betul ataupun tidak? Tak, sebenarnya saya sendiri pun homeschooling. So tak adalah macam berhenti tu sebab nak jadi influencer. Itu benda orang cakap. Padahal benda orang tak nampak benda tu. Orang reka je. Okey, jadi masa mula-mula bila dah jadi perbualan hangat, dikecam dan sebagainya, cerita mengenai berhenti belajar nak jadi influencer tu macam mana Yuyu? Ni saya boleh katakan macam kali pertama dihimpit dengan gosip-gosip ni lah. Kan? Jadi macam mana Yuyu? Terkejut tak? Alamak, ini tu jadi influencer penatnya. Tak expect benda tu. Tak expect sangat sebab patutnya kita nak cakap pasal fashion. Sebab Yuyu viral disebabkan fashion, bukannya sebab benda tak berhenti sekolah ni. Jadi bila headline keluar macam tu, kita macam shock lah. Tak tahu nak jawab apa. Sebab benda tu benda yang tak betul. Mungkin ada orang nak tanya mengenai homeschooling ni kan. Macam mana You? Dia punya pembelajaran adakah setiap hari ataupun dalam seminggu tu memang ada limit dia? Ada jadual-jadual dia? Ada seminggu dalam 2-3 hari. So still ada masa untuk buat bisnes tu, still ada masa lah. So tak ada macam susah. Just okey lah. Sebenarnya senang je. Okey, jadi bila dah homeschooling ni, adakah peperiksaan SPM nanti semua akan diambil time yang sama? Akan diambil. Akan Tapi benda tu akan private lah. Akan ambil. Okey, jadi mungkin kalau ada orang yang sama bahaya dengan awak ataupun yang suka dengan media sosial dan sebagainya ni kan, dia pun teringin juga kalau boleh nak homeschooling tapi tak mampu. Jadi nasihat awak, ada orang kata macam nak tengok macam kat You tu berhenti sekolah okey je, lepas tu jadi influencer. Apa agaknya nasihat awak kepada diorang ni semua? Tak, janganlah. Tak galakkan untuk buat benda tu. Kalau korang boleh belajar je kat sekolah. Kalau rasa tu yang termampu, buat je. Sebab saya sendiri pun tak galakkan orang buat benda sama. Better je sekolah je. Banyak lagi benda boleh buat. Jadi bila awak tengok sekarang ni, ramai terutamanya di TikTok lah kan. Bila awak buat tu ramai viewers, ramai orang hantarkan komen-komen dan sebagainya. Jadi macam mana, susah tak nak kekalkan populariti? Yalah, mula-mula buat suka-suka. Tapi sekarang bila dah ada orang cakap, You nak video lagi lah. You apa lagi tarian terbaru? You fashion macam mana? Kan awak dah macam apa nak buat? Sebab hari tu memang everyday buat TikTok. So bila macam skip satu hari tu, orang akan komen video lama. Bila nak post video kan. So macam kena maintain lah benda tu. Sebab orang tunggu. Jadi bila orang minat, kena tunggu. So macam buat je lah everyday. Alright, jadi pesanan Yuyu dalam Cool Panas ni kita dah tahu dah jawapannya. Dia bukan berhenti belajar biasa-biasa tapi ada homeschooling. Kita nak clearkan benda ni dan Yuyu sendiri pun nasihatlah kepada mereka semua yang sekarang ni fikir macam saya nak jadi influencer, saya nak jadi YouTuber, saya tak nak belajar. Nasihat awak, silakan. Saya nasihat tak payahlah. Just belajar dulu ilmu. Kita kena still cari ilmu. Betul, you have to chase your dream. Tapi still you kena cari ilmu. Dan ilmu tu kat mana-mana je. Cuma atas rezeki korang lah kan. Kat mana. Nanti Muaz akan share video TikTok kita orang. Boleh You? Boleh. Dengan ceritanya ada macam-macam tarian-tarian. I pun nak ada 200,000 follower. Boleh. Okey, sebelum kita ke berita seterusnya, jom kita sokong kami untuk anda ikut kami di semua media sosial Cool FM dan juga Cool TV di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube dalam memastikan bahawa kami mendapat pelbagai sokongan dari anda untuk kami terus berkarya. Jom kita follow sekarang.
Okey, seterusnya di Cool Panas kita teruskan dengan beberapa perkongsian berita terlebih dahulu dan ini satu berita yang mendukacitakan seluruh negara kita apabila adik Muhammad Haras Aryan berusia 3 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat daripada tekanan strok haba dan perkongsian ini mendapat liputan yang sangat menyeluruh dan dilaporkan hasil daripada pemeriksaan dilihat tingkap kereta semua terkunci, tiada sistem pengudaraan dan disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital akibat daripada strok haba yang dialami dengan keadaan cuaca yang panas. Jadi siasatan masih lagi berlangsung, pengetua sekolah tersebut telah pun ditahan dan kita berharap agar segalanya dapat diselesaikan dan kami di Cool Panas menzahirkan sekali lagi rasa takziah kepada ahli keluarga mangsa dapat bersabar dengan pemergian ini dan kita harapkan agar ini berita terakhir berkaitan dengan keadaan ataupun senario terlupa adik-adik ataupun anak-anak di dalam kereta. Sepatutnya tidak berlaku, kita perlu lebih peka dan cakna berkaitan dengan perkara ini. Okey, perkongsian seterusnya ini berkaitan dengan suntikan vaksin. Kita tahu bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun bermula dan sekarang ini Barisan Hadapan kita telah pun mendapat suntikan vaksin yang pertama. Di antara penerima-penerima awal adalah Barisan Menteri Kabinet Malaysia dan menariknya Menteri Sains, Inovasi dan juga Teknologi YB Khairy Jamaluddin menjadi individu pertama menggunakan suntikan vaksin Sinovac, iaitu vaksin yang lain daripada sebelum ini yang telah pun diberikan untuk suntikan yang pertama. Dan ini mendapat satu suntikan ataupun kupasan yang menyeluruh dari seluruh rakyat Malaysia dan media terutamanya dalam usaha untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa vaksin jenama yang berbeza juga selamat untuk digunakan, apatah lagi telah pun mendapat kelulusan dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan dengan simboliknya suntikan yang dikenakan oleh Khairy Jamaluddin ini adalah untuk memastikan bahawa kita perlu meyakini apa sahaja yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberikan suntikan. Jadi apa tunggu lagi? Dah daftar ke belum? Daftar terlebih dahulu, kemudian dapat giliran kita jalankan tanggungjawab dan juga kewajipan dalam usaha untuk melindungi sesama kita. Daftar sebagai penerima vaksin dan yakinlah bahawa segala perangkaan dan juga penilaian daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sesuatu yang selamat. Baik, perkongsian seterusnya di Cool Panas. Ini berkaitan dengan kesesakan lalu lintas. Orang ingin melintas jalan, kereta berpusu-pusu atas jalan dan boom, gerbabum, tiba-tiba berlaku satu kemalangan. Tapi telah tular satu video yang membabitkan kejadian yang saya perkatakan setelah tadi di sekitar ibu kota Kuala Lumpur apabila ada seorang individu ni dilihat sengaja memilih kereta yang lalu lintas kemudian merebahkan dirinya di atas jalan raya yang sedang sibuk tu dan sehinggalah sebuah kereta yang agak berjenama iaitu BMW ini melanggar individu tersebut untuk menjadi satu kemalangan di sana. Dan apabila ada satu video daripada dashboard sebuah kereta yang bertentangan yang merakam kejadian ini, barulah netizen mula mempersoalkan seperti disengajakan kemalangan tersebut dan ini menimbulkan perdebatan sehinggalah mendapat perhatian daripada pihak Balai Polis mengatakan bahawa masih lagi tiada siasatan yang boleh dilakukan kerana tiada laporan yang masih lagi belum dikemukakan sama ada pemandu ataupun mangsa yang dikatakan mangsa tersebutlah. Jadi diharapkan agar pemandu tersebut dapat melakukan laporan supaya siasatan boleh dijalankan, barulah keadilan dapat ditegakkan. Ini kerana kadang-kadang orang asyik salahkan pemandu tapi bila melihat video tersebut nampak macam disengajakan. Tak cantik, tak cantik. Buat mereka yang terluka, maafkan kami kerana kami berharap agar anda memberikan kami peluang kedua dan ketiga. Ini antara kisah yang kerap tular sekarang ini untuk mewarnai perjalanan anugerah juara lagu yang ke-35. Rasanya semua boleh tangkaplah dengan apa yang saya katakan tadi. Ini berkaitan dengan Nabila Razali. Kita tahu apa yang berlaku pada malam itu. Bukan nak komen berkenaan perkara itu, tapi kabarnya Nabila Razali akhirnya memberikan kenyataan. Katanya ini adalah antara persembahan yang terhabis baik cuba dilakukan dan tidak pernah menyesali keputusan untuk menyertai anugerah juara lagu walaupun dipertikaikan oleh beberapa artis ataupun senior-senior yang lain termasuklah netizen. Katanya Nabila Razali belum bersedia untuk melangkah ke pentas yang gah seperti AJL. Dan menurut Nabila, jangan salahkan pengurusannya, jangan salahkan mereka yang berada di sekelilingnya. Katanya ini adalah keputusannya yang sendiri dan beliau menghargai ataupun enjoy dengan setiap detik perjalanan ke AJL. Dan mungkin kesilapan itu adalah sebagai satu pembelajaran dan jauh lagi perjalanan Nabila sebelum boleh berlari. Apapun kita doakan yang terbaik kerana Nabila Razali pastinya salah sebuah individu yang mewarnai industri hiburan dan kita lupakan seketika itu mungkin coret-coret AJL sahaja yang ke-35. Tahniah kepada semua pemenang dan kita jumpa lagi untuk AJL ke-36 mungkin sama saya. InsyaAllah.
Okey, masih lagi berkisah berkenaan dengan AJL, tetapi ini berkaitan dengan media sosial yang secara tidak sengaja. Penyanyi legenda kita Kak Aisyah yang menyanyikan lagu Datuk Siti Nurhaliza ketika final AJL dengan lagu Bidadari Syurga mengatakan bahawa ada berlaku sedikit kesilapan sebab beliau sebenarnya sedang melihat di Instagramnya ada komen-komen. Biasalah Citizoners ni kan banyak sekali komen mereka, pantang ada tercuit sikit. Jadi menurut Kak Aisyah, beliau cuba untuk menapis, filter lah komen-komen tersebut. Ada juga yang terpaksa di-block, ada juga yang terpaksa di-hide daripada komen tersebut untuk menjaga kepentingan ataupun perasaan masing-masing. Sehingga kan pada satu ketika terpaksa ataupun terblok akaun daripada Siti DK ataupun akaun Datuk Siti Nurhaliza lah. Dan menurut beliau itu adalah satu kesilapan dan bukanlah akibat daripada perselisihan faham. Tak nak dah maksudnya dah besar-besar dah masing-masing, tak payahlah gaduh-gaduh dekat media sosial. Hanya kesilapan sahaja, kita jangan nak mengapi-ngapikan, tak cantik juga tu. Jadi mereka sebenarnya masih lagi bersama-sama, tiada apa-apa pun yang berlaku. Kedua-duanya ibarat bidadari syurga. Okey, itu saja sekian daripada kami dan juga saya di Cool Panas pada minggu ini. Ada 6 perkongsian, dengarkan kesemua 6-6-nya dan akan kami bawakan perkongsian-perkongsian yang lebih panas di Cool FM pada minggu hadapan. Jumpa lagi, saya Hanim Miswan. Bye-bye. Assalamualaikum.